kepada peserta-peserta pada petang ini dapat memberikan kerjasama yang sepenuhnya bagi menjayakan perhimpunan pada petang ini. Yang pertama sekali, kita akan berarah menuju ke Istana Negara yang baru dan kita akan berhimpun di tempat yang telah kita putuskan bersama, iaitulah lebih kurang 600 meter daripada istana, bagi membolehkan 8 orang wakil yang telah disetujui oleh pihak istana untuk menyerahkan memorandum ke bawah duli Amat Mulia Yang di-Pertuan Agong. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian, memorandum ini kita akan serah dan selepas itu kita akan mengadakan sidang media bersama dengan para pemberita di pintu masuk istana dan kemudiannya kita akan menyampaikan maklumat terkini hasil daripada memorandum yang kita serahkan kepada duli tuanku Yang di-Pertuan Agong. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, kita mengadakan himpunan pada petang ini dengan tujuan, dengan hasrat setelah 8 bulan lamanya kita telah mengadakan rundingan dan perbincangan dengan pihak kerajaan. Namun selama 8 bulan ini jugalah pihak kerajaan langsung tidak peka dan tidak memberikan respon balas di atas perkara-perkara yang kita bangkitkan dan penentangan kita terhadap penyelenggaraan Felda Global Venture. Maka dengan sebab itu, perundingan semalam selama 2 jam dengan pihak polis, kita memohon kepada pihak polis, pertimbangan pihak polis, benarkanlah kami untuk berarah bagi menyatakan sikap dan pendirian kami, kekecewaan dan kekesalan kami atas sikap Kerajaan Barisan Nasional yang tidak mempedulikan bantahan daripada sebahagian lagi rakyat yang tidak menyokong penyelenggaraan Felda Global Venture. Dan alhamdulillah, setelah kita berunding selama lebih kurang 2 jam, pihak polis telah membuat keputusan membenarkan perhimpunan dan perarakan pada petang yang mulia ini. Takbir! 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 Jadi saya fikir inilah mungkin yang dapat saya nyatakan, dan saya harap kita ikut arahan daripada saudara Nasai yang akan menjadi penyelaras kepada program kita pada petang ini untuk menyusun dan mengatur kedudukan kita semua. Saya harap kita ikutlah peraturan dan arahan supaya perhimpunan kita berjalan dengan aman, lancar dan kita dapat mencapai maksud. Dan saya nak bagi tahu, komander kepada himpunan petang ini ialah Tuan Haji Muhammad Sabu, Timbalan Presiden Pras. Allahu Akbar. Ni lagi masuk blok kan? Tuan Muhammad Sabu. Takbir. Ini. Cetek video. Lagi stand dia. Ustaz dengar tak puas haji. Stand kau mana tu? Stand kau lain. Hormat dulu. Dulu dah. Oh banyak ah. Tak ada. Ha? Ada pun. Dah. Akan buktikan kepada dunia bahawa himpunan rakyat tanpa provokasi akan berjalan dengan aman dan damai. Kita juga akan buktikan kepada kerajaan bahawa mereka mesti beri perhatian pada tuntutan rakyat. Mereka ada 2 pilihan. Dengar cakap rakyat atau rakyat akan tumbangkan kerajaan yang ada. Itu kerja, bukan itu main-main. Kita menuntut supaya hak peneroka diberi, jaminan kepada kaki tangan Felda dijamin, bahkan tuntutan yang dibuat oleh rakyat, oleh peneroka juga didengar. Untuk itu petang ini kita berhimpun di sini, ribuan yang hadir bagi menyatakan bahawa rakyat sudah hilang kepercayaan kepada pengurusan Felda yang ada hari ini. Betul? Dan kita menuntut supaya pengurusi Felda Tan Sri Isa Samad mesti ditumbangkan, mesti letak jawatan supaya Felda tidak hancur pada masa depan. Kita juga menuntut supaya segala yang dituntut oleh Persatuan Anak dan NGO-NGO mesti didengar oleh pemerintah.
Untuk itu kita berhimpun pada petang ini. Kita akan menyerahkan memorandum kepada Kemauduli Yang Amat Mulia, Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai penyataan sikap kita terhadap isu-isu yang melibatkan Felda. Semoga Allah memberkati kita dan insya-Allah kita akan buktikan himpunan kita pada petang ini mencapai matlamat yang berjaya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, pada hari ini kita rakyat Malaysia membuktikan bahawa suara rakyat, suara peneroka, suara keramat yang kerajaan mesti dengar dan mesti tunaikan suara rakyat. Suara keramat ini telah ditindas puluhan tahun. Hari ini kita berada di sini untuk kita lahirkan perasaan kita, kenyataan kita. Jangan bermain dengan mandat rakyat. Isa Samad, Najib Razak kena lihat pada hari ini, dengar pada hari ini suara rakyat, suara keramat, suara yang boleh menjatuhkan kamu melalui demokrasi. Kita komited pada hari ini, himpunan Orange pada hari ini menyatakan bahawa peneroka Felda bersedia memberikan undi mereka kepada penindas tanah-tanah mereka. Saudara-saudara sekalian, percayalah bahawa rakyat akan bersuara, rakyat akan bangun, rakyat akan bertindak, rakyat akan beri mandat mereka kepada kerajaan yang mereka percayai. Siapa kerajaan yang bakal ambil alih negara kita? Siapa yang akan ambil alih negara kita? Siapa yang bakal ambil alih? InsyaAllah kita berdoa, mudah-mudahan mereka akan dengar suara kita dan tunaikan hak peneroka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk pertahankan Felda. Saya bagi tahu dengan Isa Samad hari ini. Sebab dia adalah satu yang penyerang untuk orang yang Felda. Betul tak tuan-tuan? Sebab apa? Di Felda Sendayan dan LB Johnson diresmikan oleh Presiden Amerika Serikat. Apa yang sudah jadi hari ini? Hancur tuan. Sebab itu saya kata, hari ini kalau kita tak selamat Felda, akan orang peneroka salah pinjam pun tak akan ada di laut tuan-tuan. Percayalah tuan-tuan. Sebab itu kata hari ini dengan Perdana Menteri Bapa dia Halaram Tundasa hari ini dalam kubu menangis dan melelehai. Betul tak tuan-tuan? Inilah Perdana Menteri yang tak guna punya. Hak Melayu punya dia jual. Felda ini adalah untuk 90% adalah orang Melayu. Apa sudah jadi hari ini? Rizal Melayu sudah jual. Lagi kalau orang peneroka Felda kalau tak tahan, tak pertahankan, akan dijual habis rakyat Malaysia dan tanah segala tuan. Sebab itu saya kata, bagi tahu Barisan Nasional, cukup. Kita kasih tumbang Barisan Nasional. Dia adalah seorang pengkhianati untuk rakyat. Sebab harta tanah yang semua sudah jual. Tuan-tuan, saya kata di sini minta ini mesej jelas sampai 5 kaki 2 inci Isa Samad. Besok mungkin dia tak berkudu. Dia kena letak jawatan. Sekian, terima kasih. Hari ini membuktikan bahawa selama ini UMNO dan Barisan Nasional boleh memerintah sewenang-wenangnya kerana fixed deposit mereka ialah kawasan-kawasan Felda. Mereka selesa berbuat apa saja. Mereka membengkakkan telinga. Mereka kalah di kawasan-kawasan bandar. Tapi mereka masih boleh bertahan di kawasan-kawasan Felda. Tetapi hari ini, mari kita meletakkan satu nokta bahawa Felda telah berubah, saudara. Felda bukan
mengetahui untuk kamu menipu lagi. Hari ini persoalannya adalah kemerdekaan rakyat. Kita telah merdeka 57 daripada orang putih. Itu kemerdekaan sepadan negara. Tetapi semenjak daripada mula Felda diperkotak-katikkan, ya, kita terima kasih kepada Tun Razak kerana membuat Felda. Tetapi kita tidak akan melupakan Tun Razak bapa buat Felda, Najib Razak anaknya menggajaikan Felda sekarang. Saudari yang saya hormati sekalian, ini harus ditandakan bukan sekadar kebangkitan masyarakat Felda. Seluruh dunia sejarah menyaksikan kejatuhan rejim adalah antaranya berpunca daripada gerakan buruh tani. Hari ini petani di Malaysia, majoritinya peneroka Felda, sudah mula bangkit. Kita harus hantar isyarat jelas. Kita telah berunding, kita telah hantar memorandum, kita telah bermesyuarat. Tetapi Najib dan Isa Samad terus pekak, saudara. Hari ini harus ditandakan sebagai satu lambang kebangkitan. Kita harus memulakan gerakan. Jika kerajaan ini terus, jika rejim ini terus untuk menjadi pekak, anak-anak muda Felda, bapa kamu ditipu, diberi borang pinjaman bank, bapa yang membesarkan kamu telah ditipu. Maka jika ada anak-anak muda Felda yang masih berdiam diri, ia adalah anak muda yang tidak punya masa. Bukan persoalan DAP, ini bukan persoalan UMNO, ini persoalan masa depan rakyat Malaysia yang orang Melayu majoritinya duduk di dalam kawasan Felda. Hari ini kita harus memberi satu isyarat jelas. Najib Tun Razak, kamu punya pilihan mendengar masyarakat Felda atau kami akan bangkit menggulingkan kerajaan yang ada ini. Saya dan yakinlah hanya dengan menjatuhkan rejim UMNO yang zalim ini, maka suara Felda boleh didengari. Mereka boleh bermain dengan tarikh pilihan raya. Tetapi kena ingat, kawasan Felda bukan lagi kubu selamat kamu, kerana kami telah bangkit sedia menunggu kamu di kawasan-kawasan Felda. Bangkit, 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 peneroka, peneroka, bangkit, 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 bangkit. Telah pun siap sedia. 8 orang ini akan diketuai oleh Tuan Haji Muhammad Sabu, turut bersama-sama Dr. Rosli Yaakob, Saudara Tanggam mewakili anak peneroka, Puan Siti Halijah Muhammad mewakili nasib 5 Felda yang telah lenyap. Juga akan turut bersama-sama kita pada petang ini lain-lain yang telah kita senaraikan, Cikgu Azmi Abdul Hamid dan rakan-rakan kita, insyaAllah dalam kira-kira pukul 3 suku petang akan dieskort, diiringi oleh anggota polis pengiring menuju ke istana. Maknanya tuan-tuan, kita mendapat pengiktirafan daripada pihak istana, tuan-tuan. Saya ingin mengulangi pernyataan kita kepada pihak polis dan kepada seluruh rakyat. Tujuan pergi lagi ke istana serah memorandum, sedangkan telah pun Felda Global Venture disenaraikan di Bursa Malaysia. Nak apa lagi? Sepatah kata Datuk Ahmad Maslan, apa lagi yang tak puas hati? Saya nak maklumkan, selagi Kerajaan Barisan Nasional tidak membatalkan Felda Global Venture disenaraikan, kita tetap lawan habis-habisan. Ini Najib Tun Razak yang mengungkapkan haram jadah akan disaman 80 juta ringgit, tuan-tuan. Tindakan kita yang seterusnya, peguam-peguam kita juga berada di peringkat akhir untuk menyaman Suruhanjaya Security Malaysia kerana membenarkan penyenaraian Felda Global Venture di Bursa Malaysia. Dia berakhir hanya kerana mereka telah melakukan penyenaraian. Lawan kita tetap, lawan kita tetap, lawan kita tetap.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Wabarakatuh. Salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Besok surat khabar yang dipengaruhi oleh UMNO akan menyatakan pemimpin Pakatan Rakyat menghasut penerokan. Saya nyatakan dengan penuh kesedaran, kami memang menghasut penerokan. Amankan diri mereka, keluarga mereka, keturunan mereka, tanah air mereka. Kenapa kita ke Yang di-Pertuan Agong dalam perlembagaan pasal 153 perlindungan kepada orang Melayu dan Bumi Putra, kemuncaknya ialah di bawah Yang di-Pertuan Agong, di bawah pasal 153. Oleh itu Yang di-Pertuan melindungi Melayu dan Bumi Putra yang dikadai oleh pemimpin UMNO sekarang ini. Para peneroka yang mendengar hasutan saya pada petang ini, kamu akan mula merasai kerugian selepas setahun ianya disenaraikan di bursa saham. Kamu akan merasai kekurangan bantuan selepas setahun disenaraikan. Kami membeli syarikat-syarikat seperti Gatri dan Lok dan lain-lain lagi. Anaknya menjual pula harta negara kepada syarikat-syarikat. Hasutan saya ini peneroka paham atau tidak? Paham. Boleh tak peneroka balik hasut orang lain? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Hidup, hidup. Hidup, hidup. Hidup peneroka. Hidup peneroka. Hidup, hidup. Hidup, hidup. Hidup rakyat. Tetapi hari ini anak Tun Razak Datuk Najib Perdana Menteri menjual tanah yang diberikan oleh Tun Razak kepada Tun Razak. Apa perlu kita buat? Tun Razak memberi harapan kepada rakyat, terutamanya orang Melayu yang susah di satu ketika dahulu. Tetapi hari ini Najib Tun Razak sanggup menghampurkan harapan Tun Razak. Betul? Betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hanya satu cara saja. Dan lembaga pengarah mestilah terdiri pada anak-anak Felda. Setuju? Dan sekarang bagaimana? Kita tukar kerajaan Parlimen Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malamnya tanah-tanah yang baki, yang belum disenaraikan, yang belum diserahkan kepada peneroka, hari ini mereka gadaikan dalam bentuk penyenaraian. Oleh itu saudara-saudara, hari ini UMNO mereka mencari kewangan yang cepat untuk membiayai kos pilihan raya ke-13. Mereka sudah habis kewangan wang. Mereka mengharapkan melalui penyenaraian daerah Global Ventures, mereka akan mendapat kewangan tunai untuk mereka laporkan bagi membeli lagi rakyat. Anggaplah seakan-akan bahawa ini merupakan umpan UMNO. Jangan sekali-kali kita terbakar dengan umpan ini. Kelak kita akan disentak oleh UMNO. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali-kali kamu cenderung kepada mereka yang berlaku zalim. Kelak kamu akan disambar api neraka. Saudara-saudara, UMNO bertindak zalim dalam menyenaraikan hak milik orang Felda. Oleh itu saudara-saudara, kita mesti tolak apa saja tindakan yang dibuat oleh Isa Samad, kerana ini memberikan penganiayaan bukan hanya kepada Felda, tapi kepada generasi-generasi akan datang. Saudara-saudara, salah satu kezaliman mereka, seluruh pengurusan yang mereka latih hari ini adalah senang saja. Mula-mula angkat buku tangan macam ni, boleh? Okey. Dah angkat ini ikut saya, kita jampi 3 kali. Reformasi! 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 Takbir! Boleh duduk balik. Saya suruh berdiri tadi bukan apa. Sebab depan-depan saya ni semua jutawan. Betul tak? Sebab Muhammad Azlan kata apabila disenaraikan FGB kepada besar saham,
yang mengatakan bahawa setiap daripada peneroka-peneroka akan hidup senang. Berapa peneroka dapat? 800 unit. Besar tu? Amat besar. Amat besar. Isa Samad dapat kecil saja 180,000 unit. Tuan-tuan dapat 800 unit. Pada 28 hari bulan Jun baru-baru ini, Isa Samad yang diberikan 180,000 ringgit sudah mendapat hampir 1,3 juta ringgit. Peneroka dapat berapa? Kosong. Nak jual pun tak boleh. 800 pun tak boleh nak jual. Mesti pegang lagi. Dan bila tak boleh jual? Kalau naik RM1, tuan-tuan masih rugi. Naik RM2, tuan-tuan masih rugi. Naik RM3, ada untung sikit aja. Yang untung sikit tu kalau dapat dijual. Kalau dapat dijual. Kalau dapat dijual, dapatlah untung dalam RM100-200. RM100-200 jadi jutawan tak? Jadilah jutawan. Kita convert dengan duit Indonesia, rupiah. Kita sudah jadi jutawan. Artinya semua kita ni adalah jutawan rupiah. Inilah penipuan yang dia menggunakan peneroka-peneroka nak senaraikan Pelda ke dalam FTV, ke dalam besar sahab. Tujuannya pertama ialah untuk menipu tuan-tuan. Menipu peneroka-peneroka. Okey, peneroka dapat berapa? Dia biasa bawa sawit. Peneroka dapat berapa? RM5,000. Peneroka yang mati dapat tak? Dapat cek, kena pulang balik ke Pelda. Kemudian isteri peneroka pergi jumpa dengan pengurus, anak peneroka jumpa dengan pengurus. Apa pengurus cakap? Ini semua ada pengalaman. Apa pengurus cakap? Ini bukan nama kamu. Tak dapat nak dikeskan, ditunaikan. Kena tunggulah perbicaraan harta pusaka dulu. Betul tak? Okey. Kemudian untuk isteri. Mula-mula senang hatilah isteri peneroka. RM5,000 boleh dapat. Rupa-rupanya ada pula janda-janda mengatakan saya dulu isteri kepada peneroka tu. Saya pun tak ada. Isa Samad kata apa? Bagi dua. Kenapa isteri peneroka RM5,000, janda peneroka RM2,500, isteri peneroka RM2,500, RM2,500 seorang. Ada pula lagi dekat kampung, dia kata saya pun kahwin dengan peneroka tu. Dah bagi tiga. Bagi tiga. Ini tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rombongan 8 orang dibenarkan masuk 6 orang kerana nama yang diganti tidak diizinkan. 6 orang kami masuk diiring oleh pasukan keselamatan. Kemudian tepat 3.30 seperti yang dijanjikan, wakil istana datang untuk menerima memorandum. Haji Khairi Abdul Rahman, pegawai perhubungan awam Istana Negara, menerima memorandum dan saya nyatakan kami daripada rakyat Malaysia, terutama para peneroka yang berjuang untuk menyelamatkan Pelda ini, mengadu kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di bawah pasal 153 perlembagaan, yaitu melindungi orang Melayu, hak-hak bumi putra, agama Islam dan rakyat Malaysia secara umumnya adalah di bawah kuasa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di atas pasal itulah peneroka Pelda lebih 90% adalah orang Melayu, bumi putra. Maka kita sampaikan memorandum itu kepada Yang di-Pertuan Agong, diterima dengan baik. Dan hadirin sekalian, kita harap ianya Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sudah tentu akan mengambil berat untuk melihat rintihan peneroka, di mana hak-hak mereka dengan penyenaraian di bursa saham itu jangka panjang, hak-hak mereka mungkin tidak terbela. Bukan mungkin lagi dah, tak akan terbela. Inilah memorandum kami dan kami ucap terima kasih
kepada semua pihak termasuk Sukan Keselamatan, para wartawan, semua badan-badan NGO yang hadir, khasnya peneroka Pelda yang begitu ramai hadir untuk memberi sokongan, yaitu selamatkan peneroka. Inilah kenyataan kami pada petang ini. InsyaAllah akan ditambah oleh pengarah. Saya akan meninggalkan tuan-tuan dulu kerana nak kejar kapal terbang himpunan Boroh pula di Johor malam ini. Wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan sekalian, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita telah mendapat kerjasama baik dalam perhimpunan pada hari ini. Dan kalau apapun, kita insyaAllah akan bersurai tepat jam 4 petang ini. Sebagaimana yang telah kita janjikan, sesuai dengan rundingan dan kerjasama yang begitu baik antara pihak koordinator Selamatkan Pelda dengan pihak polis. Yang kedua, tidak terhingga kita ingin menyatakan penghargaan rakyat kepada Duli Tuanku yang di Pertuan Agong kerana telah berkenan untuk menerima memorandum daripada kita patik-patik yang hina ini. Jadi sebagai tanda penghargaan, kita laungkan 3 kali daulat Tuanku. Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak istana, kepada pihak polis, kepada pihak unit amal dan juga mereka-mereka yang telah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan himpunan pada petang ini. Saya anggap ini suatu perhimpunan yang sangat bersejarah, yang pertama kali dapat diadakan. Takbir! 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 Saya persilakan Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man untuk membacakan doa pada petang ini. Dipersilakan. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Allahumma ya Allah yang menghimpunkan segala hamba-hamba-Nya di langit dan di bumi. Ya Allah yang berkuasa di atas segala makhluk-makhluk-Nya. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah himpunan kami ini himpunan Kau berkati. Kami dan berilah kerjaan kami segala tuntutan kami ini ya Allah. Ya Allah permudahkanlah segala urusan kami ini ya Allah. Allahumma ya Tuhan kami, jadikanlah kekuatan bagi kami untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi agama-Mu ya Allah. Ya Allah hancurkanlah segala kebatilan ya Allah. Musnahkanlah segala perancangan jahat musuh-musuh kami ya Allah. Porak-porandakanlah rancangan jahat mereka ya Allah. Dan tegaklah berilah kemenangan pada seluruh himpunan kami ini ya Allah. Allahumma ya Tuhan kami, Engkau mendengar segala permintaan kami dan himpunan kami. Engkau mengetahui segala kekurangan dan kelemahan أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تكبير! 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 Tuan, saya